Apa yang saya panggil hari ini ialah isu yang berkaitan dengan salah laku yang dilakukan, dakwaan salah laku yang dilakukan oleh Peguam Negara, iaitu Tan Sri Abdul Ghani Patail, yang telah banyak dilaporkan oleh berbagai-bagai pihak yang telah tersiar di dalam internet, yang saya peringatkan untuk saya edarkan sebagai satu rujukan untuk mengingatkan kembali kepada beberapa perkara yang menunjukkan satu pencemaran terhadap institusi Peguam Negara dan juga pejabat Peguam Negara, yang merupakan institusi negara yang wujud daripada peruntukan perlembagaan persekutuan. Keluhuran dan kewibawaan institusi ini bagi saya bahawa perlu dijaga setiap masa dan ketika, dan institusi ini perlu mengekalkan image above board. Akhir-akhir ini timbul banyak dakwaan terhadap kewibawaan keluhuran institusi ini, amnya, dan juga terhadap Peguam Negara sendiri khasnya. Antara dakwaan-dakwaan tersebut yang merangkumi seperti mana yang terdapat di dalam salinan kopi yang telah pun saya print daripada internet ini ialah dakwaan terhadap Peguam Negara yang Tan Sri Ghani Patail bersama bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan terlibat dalam aktiviti memalsukan fakta-fakta dan bukti di dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini cukup jelas kalau anda semua membaca daripada dokumen ini. Dan yang keduanya ialah dakwaan yang mengatakan Peguam Negara terlibat dengan rasuah bersama individu yang bernama Syahidan Syafi'i. Yang ketiganya ialah Peguam Negara, dakwaan terhadap Peguam Negara terlibat dengan amalan rasuah bersama syarikat Hohab Berhad, satu syarikat construction yang berkaitan dengan renovation rumah Tan Sri Ghani Patail. Kemudian Subkon itu mengemukakan bil itu kepada Hohab, dan Hohabnya yang dikatakan, dakwaan dikatakan Hohab yang membayar bil kepada Subkon, bukan dibayar oleh Tan Sri Ghani Patail. Ini dakwaan yang disebut oleh berbagai pihak dalam dokumen ini. Dan yang keempatnya, Peguam Negara terlibat dalam penyelewengan proses perundangan Rule of Natural Justice di dalam kes pembunuhan rakyat Mongolia Altantuya Sharibu. Dakwaan-dakwaan tersebut adalah serius bagi saya kerana ia memberikan gambaran buruk terhadap kewibawaan dan keluhuran pejabat Peguam Negara amnya dan Peguam Negara khasnya. Oleh sebab itu, saya menuntut hari ini ditubuhkan satu Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat dakwaan tersebut. Kita minta satu penubuhan Suruhanjaya Diraja kerana institusi ini mempunyai hubung langsung dengan institusi perlembagaan persekutuan, dan juga hubungan secara langsung perlantikan itu dibuat oleh atas nama yang di-Pertuan Agong. Maka sudah tentu bahawa nama baik institusi yang di-Pertuan Agong dan juga institusi perlembagaan persekutuan ini perlu dijaga dengan baik dan dipertahankan kemuliaan dia. Jadi sebab itu bagi saya bahawa kita tidak boleh membiarkan dakwaan-dakwaan ini boleh memburukkan nama baik negara kita akibat daripada perlakuan hanya seorang dan juga mungkin yang melibatkan pejabat Peguam Negara itu sendiri. Jadi sebab itu saya menuntut hari ini untuk kerajaan menumbuhkan bagi membersihkan nama baik ini, sebab dakwaan-dakwaan ini telah pun dibuat lama oleh Raja Petra dalam tulisan dalam blog dalam Malaysia Today, dan juga oleh Datuk Pang, kalau tak silap saya, dan juga oleh Datuk bekas Ketua CID Kuala Lumpur, kalau tak silap saya, Datuk Zain, Datuk Seri Mat Zain KL, Ketua Polis CID Kuala Lumpur, Datuk Mat Zain Ibrahim, dalam surat terbuka beliau kepada Ketua Polis Negara dan juga kepada beberapa pihak, beliau membuat dakwaan-dakwaan ini. Kalau nak dikatakan bahawa dakwaan ataupun saman terhadap Raja Petra agak sukar untuk nak dibuat, kalau itu alasan yang mungkin diberikan kalau ditanya kepada Tan Sri Ghani Patail kerana Raja Petra berada di luar negara. Tetapi saya rasa bahawa Datuk Mat Zain Ibrahim ini orang yang sentiasa berada dalam negara kita, dan beliau adalah bekas pegawai tinggi polis
iaitu bekas ketua polis di bahagian jenayah Kuala Lumpur. Jadi bagi saya bahawa tidak sukar kalau Tan Sri Gani Patail selaku Peguam Negara nak membersihkan nama dia untuk menyaman orang-orang seperti ini yang dikatakan membuat dakwaan terhadap salah laku beliau. Jadi saya menuntut oleh kerana Tan Sri Gani Patail nampaknya tidak ada kesediaan untuk mengambil tindakan undang-undang kepada orang-orang ini, bermakna bahawa dakwaan-dakwaan itu tinggal dalam keadaan yang mempunyai tafsiran yang berbagai-bagai, yang terus memberikan imej yang tidak baik kepada negara kita. Sebab itu bagi saya bahawa menjadi tanggungjawab kerajaan untuk membersihkan persoalan ini melalui satu siasatan bebas oleh Suruhanjaya Diraja demi menjaga nama baik dan kemuliaan institusi yang di-Pertuan Agong dan institusi perlembagaan persekutuan di dalam negara kita. Oleh sebab itu saya mengharap bahawa kerajaan boleh melakukan dengan secepat mungkin, dan jika dalam tempoh yang munasabah yang saya fikir bahawa kalau tidak menampakkan kesediaan daripada pihak kerajaan, maka saya sendiri akan menggerakkan satu petition kepada ke bawah duli yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong agar Suruhanjaya tersebut dapat ditubuhkan. Petition ini mungkin akan membabitkan sama ada petition dengan sejumlah penandatangani daripada kumpulan-kumpulan, wakil-wakil kumpulan masyarakat dan NGO, dan juga mungkin dia hanya membabitkan petition daripada ahli-ahli parlimen PAS dan juga ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat. Ini sangat penting bagi saya untuk dilihat sebagai satu perkara besar yang menyentuh kewibawaan institusi peguam negara itu sendiri dan juga pejabat peguam negara. Sekian, terima kasih. Saya kata ini bukan isu politik. Ini soal isu keluhuran dan kewibawaan peguam negara, institusi peguam negara juga pejabat peguam negara. Dan sudah tentu keluhuran dan kewibawaan institusi ini mesti dipertahankan oleh semua orang. Ini bukan isu politik bagi saya. Sebab itu bagi saya bahawa laporan ini sudah cukup, sedang terpapar di dalam internet, dalam laman-laman web, surat-surat yang dikeluarkan oleh bekas ketua CID Kuala Lumpur itu, saya kira satu surah yang cukup kuat untuk pihak berkuasa dalam negara kita ini mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Apatah lagi saya katakan, kalau perkara itu tidak betul dan merupakan fitnah kepada peguam negara boleh membuat tindakan saman terhadap mereka. Jadi ini So in a way you nak challenge peguam negara kalau itu fitnah? dia sudah ambil tindakan. Itu sepatutnya, tetapi saya lihat bahawa oleh kerana sudah sekian lama perkara ini berada di dalam internet dan sudah menjadi bahan perbualan masyarakat, jadi tidak ada satu tindakan. Saya tidak lihat bahawa peguam negara seorang yang buta huruf, yang tidak boleh akses internet ataupun tidak boleh membaca ataupun dia buta IT. Tetapi saya percaya bahawa ada permasalahan kepada dakwaan terhadap peguam negara sendiri. Sebab itu saya katakan bahawa saya minta kerajaan yang mesti membersihkan institusi ini. Sebab institusi ini lahir daripada perlembagaan persekutuan, dan keluhuran kewibawaan institusi ini mesti diselamatkan oleh negara. Pihak Media PAS melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam media PAS, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.